Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma 'allimna bima jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Jadi kuliah saya ini merupakan kuliah bulanan, bermula daripada bulan ini dan juga bulan-bulan akan datang, setiap hari Sabtu minggu yang kedua, insya-Allah. Kita akan mengaji kitab Mishkatul Masabih. Al-Mishkatul Masabih iaitu kitab disyarahkan oleh Imam Tirmizi. Mishkatul Masabih kita ambil satu bab dalam Mishkat, iaitu babul ilmu, iaitu kitab ilmu. Jadi kitab ni ana tak sempat ambil lagi dengan tuan dia. Tuan dia ni orang Kelantan, dan ustaz ana dulu, ana ngaji di Darul Kausar dulu. Ni ustaz kita lah, Ustaz Ahmad Nasim bin Abdul Rauf, seorang yang berkelulusan dalam bidang hadis, di antara anak murid yang terawal Maulana Asri Yusuf. Memang dia takhassus bagi hadis. Jadi kita akan mengaji kitab ni. Kalau nak beli tu harga RM10. Saya tak kaya lagi. Kalau saya kaya, saya bagi free je. Doa-doa lah supaya saya kaya, saya bagi free. Kalau di masjid saya bagi free je kitab. Orang kapur nak mengaji, sungguh dia saya bagi free. Tuan-tuan ni kena belilah, harga dia RM10 sahaja untuk sebuah kitab ni. Baik, sementara kita pada malam ini, tuan-tuan tak ada kitab lagi, kita syarah dia punya muqaddimah dia. Ini dia punya kitab asal dia. Ini baru jilid yang pertama, Madajirut Fawatih fil Mishkatil Masabih. Ini karangan Ustaz Hasnul Hizam daripada Seri Petaling. Baru jilid yang pertama. Lah kalau kita nak ambil betul-betul kitab Mishkat Masabih ni, dia punya muqaddimah banyak ni. Jadi saya ringkaskan dia punya muqaddimah, dan kita ambil bab yang dikira penting untuk kita tahu, itu babul ilmu, bab ilmu. Kenapa kita perlu berilmu, dan kenapa suruhnya kita ada ilmu, dan kenapa Allah Ta'ala tinggikan darjat orang-orang yang berilmu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Baik, Mishkatul Masabih. Mishkat ni, masabih ni maknanya lampu lah. Lampu yang menerangi. Allah Ta'ala sebutlah Quran, Al-Mishkah, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Mishkatul Masabih maknanya pelita yang menerangi. Di sebalik tajuk itu, kerana apa kita perlu sebut sikit tajuk dia tu, kerana
Orang yang menulis kitab ini, kadang-kadang kita baca tajuk dia tu, kita boleh agak dia punya isi kandungan dia. Kita baca surat khabar, kita baca tajuk dia. Nah, kita baca tajuk. Contohnya tajuk dia GST haram. Apa ni? Waktu dia tulis bawah tu Mesyuarat Majlis Fatwa. Bukan Majlis Fatwa, Majlis Auta dia panggil. Nah, baik. Kita masuk perbahasan ini sebagai muqaddimah. Kitabul Ilmu, buku kecil ini mengandungi hadis-hadis berkenaan ilmu, menerangkan tentang kelebihan ilmu, kelebihan mempelajari dan mengajarkannya. Di samping itu, bab ini juga mengemukakan hadis-hadis ancaman terhadap orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, tidak menepati kehendak ilmu dan sebagainya. Sebelum membicarakan hadis-hadis berkenaan ilmu, terlebih dahulu kita perlu jelaskan apa maksud ilmu itu sendiri. Baik, kata tuan kitab kita ini, apa yang kita nak mengaji ini merangkumi beberapa benda. Yang pertama, hadis-hadis mengenai dengan kelebihan ilmu, orang yang mengajar dan juga orang yang belajar ilmu. Dan juga hadis ancaman mereka yang tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu, dan juga beberapa hadis yang menuntut kita supaya menadah ilmu-ilmu daripada alim ulama dan menyampaikan ilmu tersebut sebagaimana yang disebut hadis yang kita akan bincangkan lepas daripada ini. Maka sebelum daripada itu, kita nak bincang apakah ilmu itu sendiri. Ilmu itu apa? Baik, beberapa ta'rifan mengenai dengan ilmu oleh beberapa alim ulama, di antara Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi, itu Imam Asy-Syairazi, memberi ta'rif kepada ilmu. Katanya, mengetahui sesuatu yang mana sifatnya merupakan suatu yang boleh diketahui dan menepati hakikatnya atau bertepatan dengan kenyataan. Itu ta'rif yang pertama. Kita nak tahu, kata dia, sesuatu yang mana sifatnya berhujjah dan berdalil, berhujjah dan berdalil, dan dia punya manfaat dan mudaratnya apabila kita membuat sesuatu perkara. Semua hujjah agama ini dengan berdalil. Dengan berdalil. Tidak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi agama, apabila kita sebut satu benda yang tidak mempunyai dalilnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena faham. Cakap saja bolehlah, sebagai seorang penglipu lara, bercerita macam-macam. Orang anggap agama ni macam hikayat merung mahawangsa. Sebab tu orang cerita mengarut-mengarut. Hak agama ni, agama tidak begitu. Agama dia mari daripada Allah Subhanahu wa taala, cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi cerita merupakan syariat yang dikaji, yang dibahas, yang dinilai, yang disebut oleh para alim ulama. Tiba-tiba kita buat mari cerita hak mengarut yang tidak ada sumber dan asal. Allahu akbar. Ada kadang kesian saya tengok orang bawah ni, dia nak ngaji, dia nak belajar, jumpa-jumpa dengan ustaz, dengan alim ulama yang kaedah hadis pun tak tahu. Kesian. Kesian. Kerana dia sebut satu benda yang dikatakan hadis, tanpa dia kaji hadis itu sahih ke dhaif. Peringkat tuan-tuan ni bukan peringkat mengkaji. Peringkat tuan-tuan sebagai pendengar menadah saja apa yang guru sebut. Guru ni kena ada disiplin ilmu. Ada disiplin ilmu. Sebelum mengajar buka dulu kitab, mana rujukan,
Bukhari ke Muslim ke Ibnu Majah ke Nasa'i ke Abi Daud ke Tirmizi ke, buka dulu satu. Nak tengok dia punya rujukan itu di mana, supaya kita bagi tahu satu hadis pada orang, kita sebut rujukan, ini Bukhari, ini Muslim, ini Abu Daud, ini Nasa'i. Tiba-tiba hak mengajar sendiri tak tahu mustalah hadis, tak tahu ilmu hadis, tak tahu hak tu dhaif ke sahih ke marfu' ke maqtu' ke munkar ke dhaif jiddan ke, tak ambil peduli. Dia tahu baca hadis je, tidak ubah sebagaimana tuan-tuan yang dapat maklumat dalam WhatsApp terus sebar. Sama lah. Kalau title tuan guru, title ustaz duk ambil isu-isu tepi jalan, buat masuklah kuliah. Isu-isu duk buat kedai kopi, buat masuklah kuliah, menjadikan hujah dan dalil, maka tidak ada gunanya ilmu Allah Ta'ala waktu turun ke Nabi ni. Boleh faham ke ni? Baik. Kita ambil yang paling mudah sekali takrif ilmu ni. Banyak takrif dia sebut sini. Kalau saya buka kitab satu lagi ni, berbagai penakrifan. Tapi kita ambil dia punya kesimpulan untuk kita pegang. Di antaranya Mulla Ali Qari menakrifkan ilmu dengan takrif yang berbeza, iaitu al-ilmu huwa nur, ilmu merupakan cahaya dalam hati seorang mukmin yang diperolehi daripada cahaya kenabian, berupa kata-kata, perbuatan dan keadaan yang terpuji serta mulia. Dengannya seorang itu mendapat petunjuk untuk mengenali Allah, sifatnya dan hukum hakamnya. Jika diperolehi melalui perantaraan manusia, maka disebut sebagai kasbi, iaitu suatu yang diperolehi dengan usaha manusia itu sendiri. Jika tidak diperolehi dengan itu, maka ilmu disebut ilmu laduni ataupun ilmu wahbi. Bukan wahabi ni dah, takut jadi wahabi. Saya ulang sekali lagi, ilmu wahbi. Al-Wahhab nama Allah lah. Al-Wahbi makna pemberian, kurniaan daripada Allah yang terbahagi kepada wahyu, ilham dan juga firasat. Baik. Al-ilmu huwa nur, ilmu ni merupakan cahaya. Sama ada ilmu itu berkaitan dengan ilmu akhirat, ilmu yang berkaitan dengan syarak, ataupun ilmu yang berkaitan dengan keperluan hidup manusia. Keperluan hidup manusia. Ilmu buat bangunan, tidak ada orang yang boleh buat bangunan jika dia tak tahu cara nak buat bangunan. Ilmu nak pasang tar ni, semua kena ada ilmu, semua kena mengaji, semua bahagian wiring, bahagian PA system, bahagian mechanical, bahagian engineering, semua berpaksi kepada pengajian dan ilmu. Hasil daripada usaha manusia, manusia usaha, manusia mengaji, manusia belajar, dia panggil ilmu kasbi. Ilmu kasbi. Manusia tak belajar, dia panggil ilmu laduni. Laduni ni ada tiga benda. Kalau kepada Nabi, kita panggil wahyu. Kalau kepada manusia biasa, kita panggil ilham. Tapi dia ada perbezaan. Baik. Perbezaan macam mana? Kalau ilmu kasbi itu kita faham lah dah. Ilmu yang kita boleh daripada hasil usaha, daripada kita mengaji dan saya kita pandang soal pembinaan, soal arkitek, soal nak lukis plan, soal nak pasang tar, soal nak buat pintu. Orang tidak akan pandai dengan sendiri kalau tidak dengan mengaji. Dia tengok paling-paling korang, dia tak masuk politeknik ke, dia tak masuk UiTM ke, dia tengok gitu, dia boleh buat. Dia boleh buat. Dia tengok macam mana buat. Allah Ta'ala beri kecergasan kepada minda dia. Dia tengok satu benda, dia pandai buat. Dia boleh buat. Agama dia tak gitu. Dia kena mengaji, dia kena belajar. Ilmu yang diperolehi tanpa belajar dipanggil ilmu laduni. Kepada Nabi dipanggil wahyu, dan wahyu ini adalah penyokong. Wahyu ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diperolehi oleh manusia biasa mendapat perbahasan di kalangan para alim ulama.
Ulama bahas, kalaulah manusia biasa macam mana? Baik, contoh saya bagi, kita tak pernah dengar pun orang sebut subhanallah wa bihamdih ni. Siapa dia baca lepas asar, lepas subuh, nescaya orang yang membaca itu mendapat pahala yang lebih daripada orang lain. Tidak ada orang boleh challenge pahala dia pada hari itu kecuali orang yang baca sama dengan dia. Kita tak pernah dengar hadis ni, tak pernah dengar. Hadis ni boleh buka dalam Adhkarun Nawawi, disebut oleh Al-Imamun Nawawi. Kita tak pernah dengar. Tiba-tiba dalam mimpi ada orang mari ajar kita. Orang mari ajar, membacalah subhanallah bihamdih lepas subuh, lepas asar. Nescaya tidak ada orang yang akan challenge pahala kamu kecuali orang yang baca sama dengan kamu. Kita pun tersedar. Lalu apa yang kita dapat dalam mimpi itu, kita kena tanya dulu, ustaz. Saya ni ustaz, dalam mimpi tadi ada orang mari ajar saya, baca begini, betul ataupun tidak? Ustaz tu berkata betul, sebab adalah hadis Nabi. Ini merupakan kurniaan daripada Allah kepada kita. Dia bukan sebagai hujah agama, tapi penyokong kepada hujah. Hak kita dapat ni tanpa kita belajar, dipanggil laduni juga, tapi tidak boleh menjadi hujah agama kalau benda itu bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam saya cerita kepada tuan-tuan, ada seorang tu dia dapat selawat dalam mimpi, sedangkan selawat itu tak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat selawat dalam mimpi. Selawat apa tak tahulah, panjang selawat dia, sedangkan selawat Nabi ajar ni Allahumma salli ala Muhammad. Mudah je, Allahumma salli ala Muhammad, artu Nabi ajar. Hak riwayat selagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim. Selawat Ibrahimiyah dia panggil tak? Tu sahih. Dia mari dah selawat dia, entah mana mari tak tahulah. Kerana ada orang mimpi, tok guru saya mimpi jumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mana kerja gila belaka ni, kerja bodoh belaka. Kalau hak dia sebut tu bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik macam mana pun dia sebut, untuk amalan tak boleh. Kalau dia mari nasihat lain, mari dalam mimpi nampak muka macam Ustaz Khairul, contoh tak, besar-besar tubuh, dia pun bagi tahulah, Pakcik kena jadi orang yang baik, kena bertakwa pada Allah, pagi-pagi kena banyak zikir, petang-petang kena banyak zikir. Hadis sebut gitu. Tiba-tiba tu apa tersedar, tak tahu siapa dia bagi tahu tu. Mari dengan serba pakai jubah putih. Kalau dia nasihat, itu menjadi penyokong kepada hujah agama, tak apa. Tetapi kalau dia mari ajar satu amalan dalam mimpi, kita nak pakai amalan tu tak boleh. Kerana kita kena tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ataupun tidak ajar benda tu. Ini yang celaru orang kita ni, celaru. Atuk guru saya boleh ilmu laduni, dia kata. Dia pun ajarkan anak murid dia pun amal. Kita takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana apa yang kita sebut itu tidak sama dengan apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham situ, tuan-tuan. Amal-amal kita buat nak klaim pahala daripada Allah, nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita buat amal bukan dasar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita rasa lazat amal tu, kita rasa sedap. Bukan sedap kerana kita beramal, tapi sedap kerana zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan yang menghiasi amalan kita. Anda kena jaga. Kalau kita rasa best, rasa sedap, betul tak? Tapi siapa yang hias? Syaitan yang hias. Allahu Akbar. Begitu juga saya nasihat pada pejuang-pejuang Islam, jangan rasa kita sedap duduk dalam perjuangan Islam. Jangan rasa sedap duduk dalam perjuangan Islam. Perjuangan Islam bukan perjuangan yang cepat menang, tapi kemenangannya lambat. Di sisi Allah Ta'ala amatlah mulia orang yang pegang perjuangan ini. Kita bukan golongan yang mustajilun, golongan yang cepat nak menang. Tidak. Menang kalah itu kurniaan daripada Allah. Kita nak menang dengan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak.
Ramai orang boleh sebut skill politik, ramai orang boleh sebut nak menang, tapi tidak ramai orang yang mengisi kemenangan itu untuk mardatillah. Apa yang kita hairankan bila kita pegang perjuangan Islam, kalau kita mati tak boleh nampak Islam itu memerintah. Kita hairan apa tuan-tuan? Sebab kita masuk dalam perjuangan Islam, memang kita nak menangkan Islam. Bila kita mati, Islam tak menang lagi, pahala berterusan sampai pada kita berdasarkan niat awal kita. Sebagaimana hadis Al-Imam An-Nawawi Riyadhus Salihin, Nabi sebut inna bil madinati, sesungguhnya di Madinah itu ada orang yang menturun lembah sekali dengan kita, naik bukit sekali dengan kita. Mereka duduk di padang bersama dengan kita, berlawan bersama dengan kita. Tetapi yang menghalang mereka daripada pergi berperang ini adalah keuzuran. Maknanya niat dia tu ada nak mari berperang, tiba-tiba hari peperangan tak boleh kerana uzur. Maka Nabi kata dia bersama dengan kita. Dia bersama kita maknanya apa? Pahala dia tu serupa dengan kita. Sebab tu niat yang baik itu penting, termasuklah perjuangan Islam. Baik, kemudian faham dah? Ilmu tu ada kasbi, satu ada laduni. Kasbi, ilmu yang diperolehi hasil usaha. Laduni adalah ilmu yang diperolehi dengan tidak usaha, pemberian daripada Allah Ta'ala. Tetapi ilmu laduni ini kalau kepada Nabi dia panggil wahyu, kepada kita dia panggil firasat ataupun ilham. Berbezanya, kepada Nabi wahyu ini menjadi hujjah syariat, kepada kita adalah menjadi penyokong kepada hujjah syariat, bukan sebagai hujjah. Clear dah? Baik. Ke tak faham? Ada tak faham lagi? Mudah lah tu saya mengajar tu. Kalau ada kitab lagi mudah tengok. Kalau tak ada kitab ni lagi senang, nak rujuk dekat mana, nak catik dekat mana. Baik. Dari sudut punca ilmu, asas kepada ilmu, terbahagi kepada beberapa jenis. Antaranya ialah berdasarkan pengalaman, panca indera, akal dan wahyu dan sebagainya. Ada ilmu yang diperolehi hasil daripada pengalaman dan pengkajian, dipanggil tatabbu'. Ilmu hasil daripada tatabbu'. Tatabbu' maknanya kaji, analisis. Contohnya ilmu kedoktoran. Ilmu kedoktoran ataupun disebut al-ilmu tib. Ilmu tib, ilmu kedoktoran. Ilmu yang ada dalam kedoktoran ini bukannya ilmu yang mari dalam wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi-nabi sebelum, tidak. Dia mari hasil daripada pengkajian daripada setahun ke setahun. Allah Ta'ala ilhamkan dalam minda manusia ilmu tersebut, menyebabkan teknologi perubatan zaman dahulu tidak sama dengan perubatan zaman sekarang. Zaman dulu kalau ada masalah jantung semua kena belah. Apa ni? Sumbak ke apa ke, semua kena belah. Zaman sekarang tak. Jantung tersumbat, dia buat angiogram dia panggil. Macam doktor nak buat ke saya lah. Ada tersumbat sikit. Dia kata, Ustaz nak buat angiogram, nak masuk wire kok celah peha tu. Dia kata, kita nak tembok cecair biru. Aku kata biru-biru aku malah, tak ambil biru. Biar mati begini lah. Kata tak rela lah biru duduk dalam hati, dia kata. Suka doktor tu. Dan nak macam mana Ustaz? Tak ada cara lain. Dia kata boleh Ustaz masuk, kita nak tiup dia punya balon. Bila balon tu masuk dalam saluran, kita tiup dengan angin, lalu saluran tu terbuka. Mana tanya dia, teknologi ni teknologi sekarang ke ataupun daripada zaman ni sekarang? Teknologi baru dalam kurun ni lah kita panggil dah, dan dalam tahun 2000 ke atas. Tapi zaman dulu semua kena belah. Semua kena bedah. Kena operation. Ilmu doktor dulu hingga ke sekarang, ilmu yang mana hasil daripada pengkajian, maka lahirlah ilmu-ilmu yang baru, kaedah-kaedah yang baru di dalam analisis kedoktoran. Maka ilmu tersebut puncanya mari daripada pengalaman dan juga kecergasan akal dan panca indera yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang. Boleh faham ni?
Baik. Ada ilmu, namun begitu punca-punca ilmu tersebut walaupun biasanya benar, tepat, tetapi banyak juga percanggahan. Punca ilmu yang saya sebutkan tadi walaupun tepat, tapi banyak juga percanggahan dia. Orang ni kata gini, doktor ni kata gini, doktor ni kata gini. Dan kalau kita duduk hospital tu, kalau kita faham bahasa Inggeris, ada doktor, panel doktor yang jaga kita tu, pening kita dengar. Pening. Ada kata, ustaz ni masalah jantung betul. Dia kata aku cek jantung dia okey. Dia bergaduh dua tu pula. Nak buat macam mana? Orang ni kata kena angiogram, orang ni kata kita kena buat begini. Dia bergaduh dua tu. Sedangkan sama-sama doktor, sama-sama pakar. Nampak ni? Tu sumber ilmu daripada pengkajian, mungkin boleh diterima ataupun mungkin tidak boleh diterima. Baik. Kecuali ilmu yang berdasarkan wahyu dari Allah, Al-Quran, hadis. Kerana ilmu yang berdasarkan wahyu adalah ilmu yang benar-benar diyakini dan tepat serta tidak berlaku percanggahan dengan realiti ataupun kebenaran. Lain dengan ilmu Quran, ilmu hadis yang tidak ada percanggahan sama sekali. Tak ada percanggah. Ilmu Quran, ilmu hadis berlaku percanggahan dari sudut huraian kepada Quran dan hadis. Itu pun tidak lari daripada makna asal. Tidak lari daripada makna asal. Khilaf macam mana ulama pun tidak lari daripada perkara asas dan perkara pokok. Ni kita kena faham ni. Khilaf macam mana ulama dalam satu-satu hal, dia tidak lari daripada perkara pokok agama itu sendiri. Setiap ulama yang berkhilaf mesti ada dalil. Ulama yang sebut tanpa dalil kita panggil bid'ah. Kena faham? Khilaf dengan bid'ah satu benda yang berbeza. Khilaf satu benda yang ada dalil. Bid'ah satu benda yang kadang-kadang ada dalil tetapi salah dari sudut pendalilan. Sandar dalil itu salah. Berlaku banyak percanggahan di kalangan kita mengenai dengan perkara-perkara khilafiyah yang kadang-kadang boleh membawa kepada bermasa muka, boleh membawa kepada pergaduhan yang sebenarnya tak perlu begitu. Tak perlu. Bila ada dalil, maka kita railah masalah tu sebagai masalah khilaf. Namun yang kita marah benda yang tidak ada dalil. Boleh faham ni? Ataupun salah cara guna dalil. Ada juga yang mengakui Rasulullah hadir dalam majlis-majlis dia ni. Tidak berlaku di zaman sahabat, tak berlaku zaman tabi'in, tak berlaku zaman Nabi. Zaman Nabi wafat, zaman sahabat tabi'in tak pernah berlaku. Tiba-tiba dia mendakwa Nabi mari dalam majlis dia. Maka ini satu benda yang sesat. Satu benda yang sesat. Kalau ada ulama seorang dua pun sebut, tapi tidak boleh menjadi dalil. Kan tidak tepat dari sudut pendalilan dia. Ni kena faham. Apatah lagi mereka cerita. Allahu Akbar. Saya dengar seorang tu, Nabi sebut, kalau hadis Nabi sebut kesamaran, Nabi ni ada benda hadis dia sebut qat'i. Qat'i makna jelas. Ulama terima pun jelas. Ada Nabi hadis dia tak sebut qat'i, dia sebut zan, kesamaran. Sama. Ya ulama boleh sebut, boleh bahas dari sudut hadis Nabi. Contohnya hadis akhir zaman, orang yang membawa bendera hitam. Ada seorang ustaz tu ada kata itu ISIS. Itu ISIS. Pertama kali saya sebut pada tuan-tuan, saya bukan penyokong ISIS. Tidak. Tetapi dalam isu ISIS lebih berhak mulut kita berdiam diri daripada berkata-kata. Kita berdiam diri. Dan jangan sekali-kali kita menggunakan dalil yang mana dalil tersebut Nabi tidak sebut secara jelas. Macam-macam mana tiba-tiba kita kata ni puak Khawarij, yang Nabi sebut ni puak ISIS. Dan tuan-tuan tahu siapa dia Khawarij? Mereka lah Wahabi. Jadi kerja anak balah belakang tu orang panggil tu. Ya? Jangan kita tuduh pada siapa-siapa.
Jangan. Ulama hadis apabila membicarakan mengenai dengan hadis zon, hadis kesamaran, maksud dia masing-masing boleh hurai dengan pendapat masing-masing tanpa lari daripada tajuk asal. Contoh bab Dajjal. Dajjal mata satu lah, macam-macam lah. Maka ulama pun bahaslah mata satu ni. Ada orang kata mata satu sungguh mata dia, memang satu sebiji je mata dia. Kalau kita tengok huraian beberapa ulama, dia kata mata satu maknanya tengok satu haluan. Dia kira nak punah Islam, nak rosak ke Islam, nak utuh ke Islam, dia kira begitu. Maka kedua-duanya tepat kerana Nabi sebut secara kesamaran. Tapi apabila kita meletak ini kepulan ISIS, sebab Nabi kata dia bendera hitam, sebab Nabi kata dia orang muda, tak boleh gitu. Salah dari sudut pendalilan. Ada SB ke mana ni? Saya bukan sokong ISIS Dah ustaz, macam mana ISIS? Kalau orang tanya saya lebih diam. Saya kata saya tak tahu. Tanya ustaz lain. Selamat kita jawab gitu. Memang kita tak tahu sungguh. Orang kata amal upah, orang kata lebih baik kita guna kaedah Nabi. Nabi dia ajar kepada kita kaedah bercakap. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Mana-mana orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, falyakul khairan, dia berkata benda baik. Baik dari sudut hujah, dari sudut dalil, ketepatan, tidak meragu-ragukan orang. Aw liyasmut, ataupun dia senyap. Senyap tu lebih baik daripada kita bercakap. Kalau kita bercakap tu benda kita sendiri pun tak reti. Sebab apa? Sebab nampak bodoh kita. Nampak ni? Sebab tu saya pernah sebut pada tuan-tuan, kita ni kalau kita duduk senyap, duduk makan nasi tahu bodoh tu, kau tak tahu kita bodoh tak bodoh. Nampak tak? Duduk senyap, duduk minum air, relax, ya, orang biar orang bercakap. Lagi mana tak keluar perkataan di mulut kita ni, orang tak tahu kita ni betul ke tak betul dia ni, cerdik ke bodoh. Tapi bila bercakap, aku boleh nilai, oh bodoh dia ni, oh cerdik dia ni, oh hebat dia ni. Daripada orang menilai kita dalam sesuatu benda yang kita sendiri pun tak tahu benda tu, dah salah sudut mengambil dalil, baik kita senyap. Apatah lagi kalau kita cerita bab mengaruk-mengaruk. Nabi Adam turun di gunung Jerai lah, macam-macam. Anak sebut begitu mungkin orang marah. Tapi ini satu benda yang serius. Tak boleh sebut benda-benda lagu ni. Nak isbat kepada Nabi SAW dan Nabi-Nabi yang lain, tak boleh. Ini benda yang serius yang kita akan mengaji lah ni, insya-Allah. Baik. Jadi faham ilmu berdasarkan wahyu dan benar-benar diyakini, dan ilmu tersebut tidak mungkin berlakunya, kita panggil sumber Quran hadis ni sumber yang tepat. Sumber yang tepat. Kalau ada percanggahan pun percanggahan dari sudut huraian yang tidak lari daripada makna asal induk hadis dan Quran itu sendiri. Baik. Jika dipandang dari sudut peringkat pengajian, kita nak mengaji ilmu. Kalau kita pandang dari sudut peringkat pengajian, terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, ilmu yang merupakan matlamat kepada pengajian agama, iaitu ilmu Quran Sunnah, yang dipanggil ilmu maqasid. Jadi dari sudut ilmu ini dikatakan kepada ilmu untuk memahami maksud hukum hakam syariah dinamakan dengan maqasidus syar'iyyah. Ilmu ada dipandang dari sudut peringkat. Yang pertama sekali, ilmu yang kita nak belajar, matlamat pengajian kita untuk memahami Quran dan Sunnah Nabi. Itu nombor satu. Nak faham Quran, nak faham Sunnah Nabi melalui siapa? Melalui sahabat-sahabat Nabi, orang lepas pada sahabat-sahabat tabi'in, menerusi pada alim ulama yang mu'tabar, yang mana kita siqah dengan dia. Siqah makna kita percaya dengan dia, kita ambil daripada dia ilmu. Apabila kita berbahas,
kita hendaklah rujuk kepada pandangan alim ulama, yang mana alim ulama tu bawa mari dalil Quran hadis. Boleh faham ni? Tak sebut saya saja. Ni sebut entah apa-apa tak tahulah. Hari ni keluar pula cerita pula Abu Hurairah mengadu pada Nabi SAW, macam mana Rasulullah, saya ni tak kuat ingatan. Rasulullah kata, ambil serban kamu, buat naik atas langit. Allah, ambil ridak kamu, ridak ni hak tak bahu tu lah. Nah, kalau betul ke tak? Betul tak pernah jumpa lagi cerita. Kalau ada pun palsu. Allah, kenapa siapa orang kita suka sangat seboh hadis-hadis palsu? Suka sangat seboh hadis-hadis palsu. Tuan-tuan, saya ingatkan tuan-tuan, apabila ada WhatsApp, ada Facebook, jangan kita alirkan dosa kita dengan Facebook, dengan WhatsApp, dan kita sebar benda yang bukan daripada Nabi SAW. Kesannya besar. Kita sebar dalam grup, satu grup 30 orang, 40 orang, 50 orang. Hak grup, hak 40 orang tu dia ada grup lain lagi. Macam-macam grup dah. Mula-mula grup ni, grup pedandan rambut contoh. Nah, lepas tu grup lain pula sokong GST. Lepas tu grup lain pula haram GST. Macam-macam grup ni. Sebo benda yang tidak ada asasnya. Walaupun perkataan itu baik, tapi jangan sekali-kali sandar kepada Nabi SAW. Sebab berat dia punya hukum. Nanti kita akan belajar pada hadis yang pertama nanti. Baik. Namun begitu, untuk memahami perkara akidah, hukum hakam dan sebagainya, terdapat pula ilmu yang kita perlu kuasai untuk memahami hukum hakam ini. Dia panggil al-ilmu mabadi'. Itu ilmu yang merangkumi nahwu, saraf dan sebagainya untuk kita faham agama. Baik. Lepas tu dia punya hukum dia, menuntut ilmu ni wajib. Dua kewajipan. Yang pertama fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu ain itu ilmu yang berkaitan untuk kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang, puasa apa ni orang panggil fardu ain lah tu. Wajib kita belajar. Yang kedua ilmu fardu kifayah. Ilmu yang mana kita tak mengaji pun tak apa, kerana ada dah orang mengaji. Ada dah orang mengaji. Bukan semua orang perlu mengaji. Contohnya ilmu mustalahul hadis, ilmu mustalahul hadis ataupun usulul hadis, usul fiqh, usul tafsir. Perlu juga tuan-tuan mengaji, tapi bukan peringkat dia dulu. Ngaji fiqh dulu, ngaji usuluddin, ngaji tauhid, baru ngaji kaedah-kaedah usul ini. Tapi dalam masyarakat kena ada orang yang mengaji ilmu usul fiqh, usulul hadis, supaya syariat agama itu dapat dijaga. Kalau tidak ada orang mengaji ilmu usul hadis, nescaya kita tidak akan dapat tahu hadis itu comel ataupun tidak, molek ataupun tidak, dhaif ataupun palsu. Maka kena ada orang yang alim bahagian hadis. Yang jadi masalah pada hari ini, apabila orang yang alim bahagian hadis menyebut hadis-hadis yang ini hadis yang tidak betul, hadis yang tidak tepat sandaran dia, riwayat dia tidak betul, kadang-kadang ustaz yang sebut gitu tu kena marah. Hak marah tu ustaz juga. Ustaz juga. Tapi dia mengaji apa wallahu a'lam. Baru-baru ni orang jemput anak ke Johor. Persatuan Peniaga jemput. Dia buat kemah dekat padang tu, nak ceramah lah malam tu. Jadi anak pun sampai petang tu. Malam tu penganjur kata, minta maaf ustaz, dia kata jabat agama mari tadi. Dia bawa ustaz dia kata tak benar ustaz Khairul Ikhwan ni mengajar. Yang pertama sebab tak ada tauliah, yang kedua Wahabi. Wahabi. Aku pun pening benda Wahabi ni.
Nak kata Wahabi ni tak baca kunut, tuan-tuan kiam dengan saya 10 akhir Ramadan. Betul tak? Berapa tahun dah? 3 tahun dah. Saya kunut ke tak subuh? Tanya orang Masjid Batu ni lah. Tuan-tuan jadi makmum saya. Nak kata Wahabi ni tak wirid lepas semayang, tuan-tuan jadi makmum lepas saya. Dengan saya wirid. Habis slow. Sebab apa saya slow? Sebab saya pusing belakang tengok ramai lagi orang semayang. Wirid ni masing-masing. Awak wirid, saya wirid. Lepas semayang dah. Nampak ni? Kalau saya tak wirid pun tak ada masalah. Tapi takut ada hendak pandang lagi, kita pun ajar. Ajar ni 2-3 kali je ajar, bukan ajar hari-hari. Ajar hari-hari orang panggil bangang tak reti. Apa ni? Ajar 2-3 kali cukup lah. Ada perlu makmum tak payah guna wirid hak dia mengaji je. Imam pun senyap. Saya senyap tu sebab apa? Sebab ada orang belakang ni orang tengah sembahyang. Kalau saya wirid kuat-kuat, nyaya ke dia? Baca ayat kursi, rokok baca ayat kursi. Allahullah. Mana satu? Ikut tu imam wirid kuat. Maka saya pun slow mengikut keadaan. Tidak ada dalil pun yang menyebut kita ni Wahabi tiba-tiba dituduh sebagai Wahabi. Sebenarnya itu bukan itu yang matlamat dia sebenarnya. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, memang Islam ni Nabi sebut bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam bermula dengan pelik, akhir dengan pelik. Berjayalah golongan yang pelik. Islam mula dengan pelik. Allah Muhammad bawa apa ni agama ni? Tok nenek kita zaman dulu tak buat macam Muhammad suruh buat ni. Tok nenek kita zaman dulu tak sebut macam Muhammad sebut ni. Semua orang Mekah kehairanan dan Nabi sebut Islam. Wa sayaudu ghariban. Akhir Islam ini akan jadi pelik. Bila kita sebut dalil sahih, ni dari Nabi, ni Nabi buat, mana boleh ustaz orang zaman-zaman dulu buat tu. Tapi apa kata Nabi? Fatuba lil ghuraba. Berjayalah golongan yang pelik. Jangan bimbang, berjaya. Kalau tak bagi ceramah itu, saya kata tak apalah, tak bagi. Orang sedia hotel semua dah. Duduk hotel free aku gitu, relax. Sebelum maghrib tu dia kata, ustaz, mari ceramah masjid saya. Kalau ada apa-apa saya tanggung. Berani juga dia tu. Ustaz mari je, tak salah yang ni kata. Sebab majlis apa ni jabat agama tak bagi semua masjid ni. Dia kata mari ustaz, tak apa, kita lawan. Kata mu nak lawan aku hak masuk group mu duduk luar kata. Kita pergilah. Alhamdulillah orang ramai. Orang nak kenal mana satu sebut Wahabi. Ni mari anda mengajar macam biasa. Bukan Wahabi sangat, dia takut sebab aku hijau. Tu dia takut tu nah. Sebab color hijau tu dia takut tu. Adakah kita sebut saya kita gila Wahabi? Ni teruknya pemikiran rakyat zaman sekarang, tuan-tuan. Masyarakat zaman sekarang tidak mahu terima benda yang asli daripada Nabi SAW. Baik, ini kena faham ilmu fardu ain semua kena mengaji. Ilmu fardu kifayah itu ilmu yang berkaitan dengan kedoktoran, ke ekonomi, ke industri, yang perlu juga kita mengaji ilmu itu. Dalam bab agama ni ilmu mustalahul hadis, yang mana bukan semua orang kena mengaji, kena ada 2-3 orang kena mengaji supaya untuk menjaga keturunan agama itu sendiri. Baik, ilmu mustalah hadis ke nahwu ke sarah dia tak ada zaman Nabi. Tak ada zaman Nabi. Tidak bakit zaman Nabi, zaman sahabat ni. Tak bakit lagi benda tu zaman Nabi. Nabi sebut benda tu, sahabat apa faham. Kalau tak faham, tanya Nabi. Ilmu ni ada selepas daripada apa ni, orang-orang yang bukan Arab nak kena Islam. Apabila zaman Sayyidina Umar Al-Khattab kemuncak kepada penaklukan semua sekali masuk bawah jajahan Islam, masuk Rom, Parsi, Baitul Maqdis dan beberapa buah lagi negeri yang mana ada di antara mereka yang bukan Arab, lalu mereka nak kena Islam tu apa, lalu perlu kepada kaedah-kaedah ilmu. Maka dia buatlah nahwu, buatlah sarah, buatlah ilmu ma'ani, bayan, badi', balaghah, usul dan sebagainya untuk dia faham.
Ilmu ni mari kemudian. Inilah orang panggil sebagai, dia panggil bid'ah yang dibolehkan, iaitu satu bid'ah yang dibuat untuk memudahkan orang faham agama. Tu tidak apa buat benda tu. Bid'ah yang tak boleh, bid'ah yang dibuat dalam perkara mereka agama, tak boleh. Nak reka agama tak boleh, nak reka upacara tak boleh, tapi nak reka ilmu untuk orang faham agama tak apa. Contoh dulu kita ngaji Quran guna kaedah Al-Baghdadi, kaedah Baghdad, alif dua di atas, kita ngaji gitu kan, kita eja satu-satu. Sekarang ni tak ada dah. Dia pakai kaedah Iqra, mai pada Indonesia tu, a, ba, ta, ta, sa, ba, a. Tak ada eja-eja zaman dulu dah. Maka kaedah Iqra itu kalau ikutnya bid'ah, tapi dia bid'ah yang dibolehkan kerana untuk orang memahami agama. Begitu juga kaedah balaghah, begitu juga dalam kaedah mustalahul hadis, usul tafsir. Dan tak ada zaman Nabi, cuma kita nak faham satu benda itu mesti kita ngaji kaedah dia. Maka ulama lah yang buat kaedah ini untuk orang faham ilmu. Boleh faham ni? Maka ilmu kaedah-kaedah ni ada benda yang memang kita kena mengaji, ada benda yang setengah daripada kita sahaja kena mengaji untuk faham dia punya dasar dia. Baik. Satu, mengenai dia kelebihan ilmu. Tadi kita ngaji dah, kita tahu dah ilmu ni macam mana, terbahagi kepada berapa. Saya sebut dah pada tuan-tuan, ada ilmu kasbi, ada ilmu laduni yang perlu kita faham. Lebihnya ilmu ni macam mana. Baik. Seorang yang berilmu dipandang tinggi oleh manusia biar apa jua bidang ilmu yang dimiliki. Apatah lagi ilmu agama, bila ia bukan sahaja dipandang mulia oleh manusia, tetapi dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan tersebut begitu banyak diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda. Hadis yang menyebutkan kelebihan ilmu akan dikemukakan, yang kita akan bahaskan sebentar lagi. Baik. Dari segi dalil Al-Qurannya, Allah Ta'ala sebut syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ni dalam surah Ali Imran ayat yang ke-13. Allah Ta'ala menyebut syahidallah, Allah bersaksi. Allah bersaksi di atas diri dia sendiri. Dia bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Ni kaedah Allah Ta'ala. Kita diminta asyhadu an la ilaha illallah, kita diminta bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dalam benda ni Allah Ta'ala yang menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan dia. Allah Ta'ala boleh bersaksi dengan apa sahaja, sebab dia Allah Jalla Jalaluhu wa Kamaluh. Baik. Dan juga mentarbis seluruh alam dengan keadilan dan malaikat serta orang yang berilmu yang mengakui dan menegaskan juga yang demikian bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Ta'ala sebut syahidallah, Allah Ta'ala menjadi saksi annahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan juga malaikat. Baik. Wa azan iza sami'tumun nida yaqulu misla ma taqulu muazzin. Boleh bunyi orang bang, hendaklah kita kata sebagaimana muazzin kata. Rawahul Bukhari. Asyhadu an la ilaha illallah.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Baik. Dalam ayat ini Allah menjadikan orang yang berilmu sebagai golongan yang ketiga, menjadi saksi mengenai dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala serta keadilannya mentadbir seluruh alam. Lebihnya orang berilmu ni sehingga Allah Taala mengambil menjadi saksi mengenai ketuhanan Allah Taala. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Sebab itulah kita di dalam kita mengaji ni, yang pertama sekali apabila kita ada ilmu walaupun sedikit, kita memanfaatkan ilmu walaupun sedikit. Lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi tidak dimanfaatkan. Ilmu ada banyak tapi tidak manfaat. Golongan yang paling celaka, golongan yang memanfaatkan ilmu kepada orang lain tetapi tidak memanfaatkan ilmu itu untuk diri dia sendiri. Paling celaka. Allahu Akbar. Sebab tu di dalam pengajian kita ini, saya minta tolong dengan tuan-tuan semua supaya kita fokuskan kepada bab ilmu ini dan kita perhalusi betul-betul, kita bincang sungguh-sungguh supaya kita dapat ilmu yang berkualiti. Berkualiti. Di zaman yang penuh dengan cabaran ini, cabaran dari sudut media, cabaran dari sudut orang-orang yang mustajil dalam berilmu ni, dia cepat sangat nak ke depan sehingga tidak ada disiplin-disiplin ilmu yang dijaga, yang kadang-kadang dia sebut benda tu hanya untuk populariti sahaja. Ini bahaya. Lepas tu keluar cerita macam-macam. Nah, bila almarhum Allahumma ighfir lahu Tuan Aziz, saya dengan dia ni tidaklah rapat sangat, tapi apabila jumpa je kita mesti bincang mengenai ilmu. Saya masih sebut lagi, saya ingat lagi apa yang dia pesan. Dia kata, entah orang mengajar jangan sebut benda tidak sahih pada orang. Jangan sebut benda yang entah si ragu-ragu. Kerana apabila entah sebut dengan pengaruh entah, orang pakai apa yang entah sebut, sedangkan benda itu tidak betul, entah mati, dia pakai lagi benda yang tak betul, dengar lagi yang tak betul entah tu, tanpa entah betul balik bahawa benda itu tidak betul, entah mati, dosa mengalir dengan begitu saja. Banyak buat amal pun akan terhapus. Itu di antara pesan Datuk Guru ni almarhum Allahumma ighfir lahu, dia memang dengan ilmu memang dia cukup jaga, sehingga tidak ada benda yang dikeluarkan daripada mulut dia tu barang tak sahih, barang tak ada dalil. Hatta dia bergurau. Dia akad nikah saya, salam dengan kita, dia kata, entah nak tahu bab nikah ni kena tanya anak lah, pasal anak 10 dah, dia kata. Sebab Allah Ta'ala sebutlah Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dia bergurau dengan kita tu, tapi guna dalil. Fas'alu ahla dzikr, bertanyalah pada orang yang mengetahui sekiranya tak tahu. Ulama gurau. Kita ni masa ni gurau bewok. Orang tak tahu apa satu. Ulama dia bergurau apa ada dalil dia. Tu. Satu hari saya nak pergi ke Yaman. Dia kata, Tok Guru saya nak pergi ke Yaman. Dia kata, moleklah hantar beli kitab. Kitab dia sebutlah beberapa buah tu. Kitab yang dia cukup minati,
kitab yang berkait dengan sains Al-Quran. Sains Al-Quran. Kebetulan di Yaman ni ada Syekh alim bahagian sains Al-Quran, nama Syekh Abdul Majid Zindani. Syekh Abdul Majid Zindani anak murid pada dia ni tok guru pada Ustaz Aiman tu lah. Kenal Ustaz Aiman yang muda-muda hidung macam-macam janggut. Tu sekali dengan anak di Yaman tu, Ustaz Aiman Syamsul Bahrain, biasa dia mengajar sini kan. Abdul Majid Zindani alim bahagian sains. Allahu Akbar. Tu kata kalau ada kitab dia belilah bawa balik. Saya pun belilah 2, 3, 4 buah bawa balik. Saya buat masuk kitab dalam masa tu dia mesti besar lagi. Masuk, dia tengok saya masuk tu dia senyum dah. Dia kata kita tak bagi bini tak apa, dia kata. Bini kita tak sih dah, tua dah. Bagi kitab ni kita nak lagi. Nak bagi kitab. Oh suka dia, ya Allah. Anak masuk tu sekejap je lah. Pasal SU dia kata ustaz masuk sekejap lah, tok guru ni ada hal. Anak pun bagi kitab, anak pun keluar. Nak kata tok guru minta maaf lah, saya nak keluar ni. Tok guru pun ada kerja. Tok guru tengok gitu. Dia kata awak nak pergi mana? Cepat-cepat ni. Saya kata tok guru, hak lorak, kalau tak panggil lorak. Lorak ni mana ada kerja lah. Saya tak apa. Tu kata duduk. Hak mari jumpa saya ni, dia kata semua atas urusan menteri besar. Bawa surat tu nak suruh sign, bawa surat ni nak suruh tanda tangan, bawa surat nak suruh cop. Semua hak mari jabat saya ni atas kapasiti saya menteri besar. Tak ada hak mari di atas kapasiti saya tok guru. Tak ada lah mari jumpa tok guru nak tanya hukum sikit. Tak ada. Semuanya bahasa projek belaka, dia kata. Lalu entah mari ni atas dasar kapasiti saya tok guru, entah duduk dah tak apa. Oh banyak, setengah jam pula dia bercakap. Macam-macam cakap. Oh dia tengok satu kitab dia senyum, gembira, tu Tuhan saja punya tahu. Tok guru suruh saya baca Quran. Dia kata lama tak dengar entah baca Quran, baca Quran. Anda bacalah Quran. Surah Ibrahim bermula dengan alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Sampai ke ayat akhir surah Ibrahim. Anak baca macam biasa, macam kita baca sembahyang biasa. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Baca sehinggalah pada ayat wa barazu lillahi, sehinggalah kepada ayat fala wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalim. Allah Ta'ala tidak pernah leka dengan perbuatan Allah zalim kepada kamu wahai Muhammad. Siapa ayat ni dia menangis, tok guru menangis, anak tak menangis pun. Nah, apa kita faham lah maksud tu kita baca dia menangis sampai ketok. Habis sampai akhir, sampai ayat hadza balagul linnas wal yunzir, habis semua. Kata terima kasih banyak, entah tolong baca Quran. Dia kata entah ni suara besar padan dengan tubuh besar. Nah, suara besar padan dengan tubuh besar. Itu di antara pengalaman yang saya dapat sebut, walaupun sekejap, tak banyak macam orang lain pengalaman dengan tok guru ni, tapi itu benda yang cukup berharga bagi saya sampai ingat aku sampai kali ni. Seorang menteri besar minta kita baca Quran. Bila kita baca Quran, dia hayati baca Quran. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan kematian yang begitu hebat. Kematiannya hebat. Apabila kematiannya hebat, kenapa hebat kematiannya? Sebab hebatnya hubungan dengan Allah Ta'ala. Dijaga hubungan dengan Allah. Boleh tanya isteri dia, tanya datin, sepanjang kahwin dengan tok guru ni macam mana? Benda hak dia dapat kesan, sepanjang nikah dengan tok guru, 3 kali je tok guru tinggal solat tahajud. 3 kali.
Acu tanya bini kita di rumah sepanjang nikah kita, 2 kali rasa tahajud. Hak tu pun kerana program. Ada jeng lalu orang panggil jeng. Allahu akbar. Itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala hebat. Kerana tu dia dikenal, dia dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan dirahmati oleh Allah, orang mukmin ini Allah Taala jadikan matinya sebagai rehat kepada hidup dia. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Di antara doa kita, Allahumma ij'alni mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, menjadikan aku, mati aku ni sebagai rehat kepada aku sebelum aku jumpa dengan syurga Allah Ta'ala. Kerana hidupnya berbakti kepada Allah, hidupnya ikut sunnah Nabi SAW. Baik, itu kelebihan orang ada ilmu. Dan kita dapat pastikan orang berilmu ni, apabila dia bercakap, dia menggunakan dalil dengan tepat, dan dia mengajak orang kepada agama Allah. Dia tidak mengajak orang kepada perkara yang leka. Ajak orang kepada agama Allah. Ajak orang dengan agama Allah dengan apa, tuan-tuan? Dengan cerita yang karut, dengan cerita Israiliyat, dengan cerita entah apa-apa. Tidak. Allah Ta'ala telah gariskan dalam Al-Quran, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Kul, katakanlah, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allah, mengajak manusia balik kepada Allah, ala basirah, di atas hujjah. Hujjah mana apa? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maknanya orang terpikat dengan Islam, orang terpaut hati dengan Islam, orang beramal dengan amal yang sahih, hasil daripada kita ajak orang kembali kepada Quran dan sunnah Nabi SAW. Ada juga di sana golongan-golongan yang mengkafirkan alim ulama dan menggelarkan dirinya alim ulama juga. Kita namakan golongan Ahbash yang sedang melebar sayapnya di Malaysia ini. Golongan Ahbash yang mengaku dia ahli sunnah wal jamaah, dia punya pengasas dia daripada Lubnan. Dia mengkafirkan semua orang yang berilmu. Dia mengkafirkan Dr. Yusuf Qaradawi, dia kafirkan Said Qutb, dia kafirkan Himam Asa Al-Banna, dia mengkafirkan Imam Masjidil Haram kerana tidak baca bismillah masa sembahyang. Oh, pelik sungguh. Tak baca bismillah menjadi kafir. Macam mana dengan pendapat Imam Ahmad? Saya tambahlah sebut hak pelik lagi. Kalau tengok pendapat, tak silap saya, Imam Malik. Kalau kita sembahyang berjemaah ni, makmum tak baca apa pun tak apa. Sudahlah, Wahabi tu, dia kata Wahabi. Ni kalau saya nak bahas bicara fiqh ni, nah, makmum tak baca apa, Allahu Akbar, imam makmum pun Allahu Akbar. Kau tengok kau ustaz aja, makin besar menatang ni dia. Tengok atas bawah bulan lepas dah besar gini. Nah, tak baca apa pun, ikut aja imam, sah sembahyang. Tu dia. Jadi benda ni lah benda saya sebut tadi, benda khilaf. Macam mana orang yang boleh mengkafirkan orang yang berbeza pendapat dengan dia sedangkan dia tu ada dalil? Maka berlakulah ancaman pada masyarakat, turun mengajar masyarakat jangan berimamkan Masjidil Haram. Kalau pergi ke Mekah, sembahyang di hotel lebih baik. Tu dia. Kerana apa? Dr. Abdul Rahman Sudah ini dia bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Dia ni mujassimah. Mujassimah menjisimkan Allah Ta'ala. Kata Tuhan ada tangan, ada Tuhan ada muka. Hak ada tangan ada muka ni Allah Ta'ala sebut dia sendiri. Cuma Allah Ta'ala sebut laisa kamitslihi syai'. Aku tak serupa dengan segala sesuatu. Tangan-tangan dia, muka-muka dia, ikut dia lah muka gua. Mulut saya tanya lah, mau tanya juga aku pakong botol air ni. Apa ni? Saya sebut dah pada tuan-tuan, muka surat dengan muka kita pun lain. Muka surat satu, muka surat dua. Adakah muka surat ni serupa dengan muka kita? Cuma tengok muka aku ni serupa ke tak? Muka surat dengan muka kita pun lain.
apatah lagi muka Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan yang tidak mentakwil muka, tangan dia tidak takwil, dia serah pada Allah, itu Allah taala. Maka itu panggil tafsiran ulama salah. Betul. Khalah betul juga. Khalah kata tangan itu mana kuasa. Betul juga. Kenapa? Dia tidak mahu orang mikir Allah taala ni macam kita. Sebab zaman dia tu zaman dia berhadapan dengan ahlul kalam. Betul juga pendapat dia, apa salah Bukan makna mudah betul pendapat aku, maka mu kafir. Ini masalah. Ini masalah. Dan hal ni lah hal sebar di kalangan masyarakat. Keliru habis masyarakat. Ada hadis dia kata, hadis ni begini-begini. Anak pernah tegur seorang, anak kata tu hadis palsu. Anak tersebut palsu. Anak kata itu hadis maudhu'. Ingat ke dia faham lah, sebab dia ustaz maudhu'. Dia kata maudhu' pun hadis. Bengong lalu aku. Anak kata maudhu' tu palsu ustaz. Gitu kan dia kata. Mengajar orang bertahun-tahun, buka kitab bertahun-tahun, tiba-tiba tak tahu hadis, istilah hadis maudhu', hadis munkar, hadis maqtu', hadis mauquf, hadis munkar. Tak tahu istilah tu, maka masalah. Tuan-tuan ingat ngajar ni senang. Buka kitab syarah, bawa syarah. Jangan. Saya takut ditanya oleh Allah Ta'ala. Mu sebut pada orang benda tak sahih, mu nak tanggung? Tak berani. Dosa aku pun cakap nak tanggung. Nak tanggung dosa tuan-tuan. Sebab tu sebelum kita ngajar, kita rajah dulu hadis. Ni ada Bukhari ke ada Muslim? Ni ada dalam Ibnu Majah. Sebelum saya mengajar, waktu saya mengajar ni semalam saya mengajar di Dungun. Daripada Terengganu semalam saya kuliah di Dungun. Lepas tu balik ke Besuk pukul 11 pagi tadi, tolak mari sini. Lepas sini nak pergi Kuala Lumpur tu, pergi round gitu. Aku ni besar atas kereta je. Duduk atas kereta dia gitu, kita gegar-gegar je, dia makan nak turun bawah je, dia lapar cepat. Bila cepat lapar je, dia makan banyak. Nampak dia? Sebelum saya mengajar, saya kata rajah, tengok kitab dulu. Tengok kitab ada satu hadis ni sahih ke, maudhu' ke macam mana ke, nak sebut pada orang. Kalau maudhu' kena sebut maudhu', sahih kena sebut sahih. Riwayat siapa? Bukhari ke Muslim ke Ibnu Majah ke, supaya kita tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berlepas diri dengan tuan-tuan. Kalau benda yang saya kata ni benda tak betul, saya tuan-tuan boleh nak komplain, saya tak ada masalah. Saya tak marah pun. Ambil nombor telefon ustaz dan telefon, mari kita pergi minum air sekejap. Boleh. Minum air kat mana? Balik-balik puan nasi Arab. Ni mau bayar lah, bukan aku bayar. Sebab mau jumpa aku. Cakap kat mana tak betul, di mana hak perlu kita tukar, di mana hak perlu silap, maka tak ada masalah dalam benda tu. Boleh faham ni? Baik. Itu dia punya kelebihan ilmu. Maka tuan-tuan, kita sambung bulan depan pula insya-Allah. Tak boleh panjang-panjang, tuan-tuan pening, saya pun pening. Bulan depan kita masuk pada hadis yang pertama, hadis riwayat Abdullah bin Umar. Sebelum daripada kita baca hadis tu, kita kena syarah dia punya perawi hadis dulu. InsyaAllah lah buku ni harga RM10. Bulan depan insyaAllah ada stok. Kalau nak mengaji, beli. Saya syorkan supaya beli balik rumah baca sampai habis. Faham tak faham, baca dulu. Boleh faham ni? Awak faham, kalau tak faham, awak mesti baca sampai habis. Kena amanah dengan saya sebut ni. Jangan mari mengajar buka kitab baru nak baca. Ustaz tengok mana ustaz baca mana, muka surat berapa, dah mu tanda hak bulan lepas muka surat berapa. Ini tanda, pandai sangat tanda muka surat 6. Bulan depan mari tanya kawan, muka surat berapa? Ni mesti tak baca di rumah dia, mesti tak baca. Ataupun ustaz tanya, ustaz ni biasalah kadang-kadang dia lupa. Muka surat berapa kita hari ni, tanya. Ni ustaz dia dah ulang kaji ni, mesti tahu apa nak sebut hari ni. Ngaji dengan saya minta sungguh-sungguh. Mengaji biar sungguh. Jangan main-main. Jangan main bawa kita. Mau bawa berusaha mengaji, mau balik-balik rumah makan nasi. Dan mengaji dengan aku. Kita baikkan sungguh bab mengaji ni. Nak mengaji, biar mari duduk mengaji betul. Dah fokus pada mengaji. Biar duduk gitu. Dalam keadaan gitu. Lepas tu ambil. Apa saya sebut benda-benda yang penting, apa saya suruh garis. Apa saya suruh buat kurungan.
Boleh faham ni? Biar kita ada manfaat kita mengaji tuan-tuan. Apa yang kuliah saya sebut ni, tuan-tuan tulis. Malam kat nak tidur, buka WhatsApp, buka Facebook ke, tak kira lah. Orang muda-muda tu henti parti daripada kuliah Ustaz Khairul Ikhwan, Ustaz budak bapak besar contoh. Tulis dah. Dia sebut gini, hadis gini. Tuan-tuan apa sebar ilmu. Kita nak mengajar tak boleh dah. Takkan kita tuan-tuan boleh ingat apa saya sebut ni? Tak boleh dah. Tuan-tuan boleh dengan tulisan, maka tuan-tuan tulis. Tuan-tuan tulis, sebar kepada orang lain. Manfaatnya banyak. Ni nak balik di rumah, kita sambung bola hadapan, sambung, tutup. Letak atas rak. Esok, ustaz nak mari esok cari buku tu. Mana buku abang letak ni? Tengok berabuk benar, tak cicak 3 butir atas ni. Kalau mu mengaji begitu, bodoh sampai ke mati dah jawab dia. Tak akan cerdik sampai bila-bila. Tapi kalau nak ilmu bekal, ngaji sungguh-sungguh. Wallahu a'lam. Belakang tu ada madu sidir. Baru sampai 2-3 hari. Sidir Daw'ani nama dia. Daw'an, lembah Daw'an. Sidir grade dia AA, 2 kali A. Apa ni? Jadi siapa-siapa nak beli di belakang sana, ana jual rubuk kilo, suku kilo, harga dia 130. Mahal. Tak bawa duit, boleh tulis nama. Tak bawa duit, boleh tulis nama di belakang sana, tulis nama tuan-tuan, lepas tu nombor telefon, lepas tu bank in. Kalau dak bank in dalam masa 3 hari, surat tarik akan dikeluarkan. Faham ke tak tu? Tak. Bank in boleh, bank boleh, bank Islam boleh. Nanti kita akan sediakan kertas di belakang tu, tolong tulis nama tu. Tulis nama, hak tak bawa duit. Apa khasiat madu sidir ni mesti sejuk. Sejuk ni dia pokok sidir tu dia berbunga, lalu lebah di sana, di Yaman sana, di lembah Daw'an dia panggil, dia ambil madu. Dan madu Yaman terbukti boleh menyembuhkan penyakit-penyakit yang serius. Tapi not yang original. Hak saya ni memang saya ambil daripada tokeh sana, memang ada cok daripada makmal bahawa ini original. Sekali lah Ustaz Johari tu. Tapi kita packing lain. Dia buat syarikat dia sendiri besar. Kita tak. Kita ni ambil sikit-sikit, modal sikit. Kalau modal banyak, berjuta-juta, boleh ambil banyak. Sekontena dengan tokai-tokai madu tu aku beli.